Dalam video kali ini kita akan membahaskan bagaimana munculnya sejarah perbankan, kemudian juga kita akan membahaskan pengoperasian bank secara umumnya. Seperti yang kita sedia maklum, bagaimana bank menjadi orang tengah mempertemukan antara masyarakat yang punya lebihan dana, punya lebihan wang, dan akan dipertemukan dengan syarikat-syarikat ataupun individu yang memerlukan wang, sama ada untuk nak memulakan perniagaan, untuk buat pinjaman ataupun yang sebagainya. Sebelum wujudnya bank tu, jadi kalau macam dahulu syarikat-syarikat ataupun individu yang nak mendapatkan wang tu agak susah, kerana mereka terpaksa mencari seseorang, mungkin mencari A untuk nak meminjam wang, kan. Mungkin kalau bukan A kata tak ada wang, cuma tunggu bulan depan. Kemudian terpaksa jumpa dengan B untuk nak pinjamkan wang, kan. Jadi B kata tak ada, boleh dapat separuh je. Kemudian cari lagi, jumpa dengan C kata pun tak boleh dapat banyak juga. So itulah permasalahan bagaimana individu ataupun syarikat sulitnya untuk dapat wang. Kemudian masyarakat yang punya ada lebihan wang tak tahu ke mana untuk nak disalurkan. Maka dengan itu kan, Yahudi melihat peluang ni. Yahudi melihat peluang bagaimana untuk nak mengambil keuntungan dan mempergunakan orang yang ada lebih wang dan dengan orang yang memerlukan wang. Jadi apa yang mereka buat adalah mereka berkata, okey, para masyarakat yang ada duit lebih daripada perbelanjaan, kerana masyarakat itu dah dapat duit daripada pasar faktor produksi yang ada punya lebihan wang setelah dibelanjakan untuk kebutuhan harian, maka mereka boleh menyimpan kepada Yahudi ini, kemudian nanti Yahudi akan memulangkan dengan ada sedikit imbalan. Jadi masa terus berjalan begitu, kemudian tibalah sampai satu ketika bagaimana mereka membuatkan satu jentera, satu mekanisme yang lebih bagus, yang lebih teratur, iaitu dikenali dengan bank. Jadi bagaimana perjalanannya sama seperti macam tadi juga. Masyarakat yang punya banyak wang akan menyimpan duit di bank. Sudah pasti kalau ada sesuatu yang menarik, sebab tu mereka nak simpan di bank. Kemudian masyarakat dapat duit daripada mana? Okey, sudah pasti bila untuk dalam perniagaan, maka untuk mereka memerlukan tapak, memerlukan tanah untuk membuat bangunan, untuk nak buat apa-apa. Maka dekat situ masyarakat yang ada tanah, maka tanah itu disewakan kepada syarikat, dan mereka dapat imbalan yang sebagai pertukaran daripada itu. Jadi itu dapat sewa. Kemudian bila syarikat dah membuka perniagaan, sudah pasti syarikat memerlukan tenaga kerja. Maka di sinilah masyarakat menyediakan tenaga kerjanya kepada syarikat dan dibayar gajinya sebagai imbalan. Maka dari situ masyarakat tadi dapat duit, kemudian disimpan, kemudian apa yang bank lakukan supaya nanti bank boleh mendapatkan keuntungan. Maka dekat situ bank akan mencari syarikat-syarikat yang memerlukan dana, yang memerlukan wang untuk nak memulakan perniagaannya ataupun untuk nak membesarkan perniagaannya. Apa yang menjadi tarikan itu tak lain, maka dekat situ adalah dengan melalui imbalan tadi ataupun interest. Kerana dua tadi, kenapa masyarakat nak simpan duit juga di bank, kan? Kerana adanya tarikan atau dikenali sebagai interest. Kemudian masyarakat sanggup juga, kan, kalau nak pinjam duit untuk berniaga, maka bank akan mengenakan interest ini. Maka dekat situ tempoh berjalan begitu lama, kemudian kita lihat bagaimana ramai orang Islam yang mengkaji, yang dah belajar tentang perbankan konvensional. Maka dekat situ mereka melihat ada sesuatu yang haram dari Islam. Kenapa tadi? Bank mengeluarkan interest, bank memberi interest untuk apa? Supaya nanti masyarakat akan simpan duit di bank itu. Maka dekat situ mereka yang ada pengetahuan agama memikirkan, bagaimana sekarang ni operasi ataupun struktur bank tu tetap sama, tetapi bank tu berfungsi untuk nak memberi kemudahan kepada syarikat tanpa menggunakan bunga, tanpa menggunakan interest. Bagaimana untuk pengsyariahan bank? Maknanya tadi yang haram tu adalah bunga, kan? Yang haram tu adalah bunga. Bagaimana nak pastikan bank tetap berfungsi seperti biasa tapi bunga tu tiada?
Kita lihat dekat situ. Bagaimana untuk nak menghadapi tentangan itu dan untuk nak menghilangkan segala keraguan itu seperti mana yang telah jelaskan tadi, maka bank konvensional adalah sebagai jantung ekonomi. Bank konvensional sebagai jantung ekonomi dan dia boleh berdenyut kerana adanya pam. Contohnya seperti manusia. Darah sedut naik ke jantung, kemudian jantung akan pam semula ke seluruh tubuh. Kalau tanpa pam, hanya jantung saja ada, apakah darah boleh sampai ke seluruh anggota tubuh? Sudah pasti tidak. Yang menyumbangkan darah tu sampai ke seluruh anggota tubuh tu adalah jantung. Sama seperti bank juga. Apa yang dimaksudkan dengan jantung ekonomi ni? Kalau tadi manusia tadi jantung manusia berfungsi untuk nak mengepam darah, kemudian pam jantung kan adalah untuk nak sebab kerana dalam jantung ekonomi itu adalah bank yang bagaimana yang perlu dipam tu adalah duitnya. Apa yang menyebabkan duit tu boleh beredar ke seluruh pelusuk? Yang menyebabkan duit tu boleh beredar adalah kerana adanya interestnya tadi. Contoh yang tadi, bagaimana kenapa masyarakat yang ada lebihan dana tadi suka menyimpan dekat bank. Simpan yang masukkan dekat sini bukan kita simpan duit balance gaji kita tu. Yang simpan tu maksudnya orang punya jumlah yang banyak simpan dalam bentuk pelaburan. Kenapa mereka sanggup melabur dekat bank? Kerana ada imbalan ni yang dikeluarkan dengan interest. Kalau tanpa interest, maka bank tidak akan berfungsi. Maka kalau kita nak mensyariahkan perbankan konvensional tu, fokusnya adalah kepada interest, fokusnya adalah kepada bunganya. Apa yang dimaksudkan dengan bunga dan bagaimana cara pengiraan bunga. Bunga itu tadi adalah tambahan. Bank tadi dia salurkan duit tu kepada peminjam, kemudian peminjam juga dia kena bayar bunga kepada bank. Maka bagaimana cara pengiraan bunga itu adalah dikirakan berdasar peratus besarnya jumlah wang yang dipinjam, didarab dengan berapa persen bunganya, didarab dengan berapa panjang tempoh. Maksudnya kalau 25 tahun, darab dengan 25 tahun. Contoh kalau pinjam 10,000, darab dengan berapa persen interest, 3% katakan, 10,000 darab 3%, darab dengan tempohnya. Kalau tempoh 10 tahun, 10 tahun. Kalau tempoh 25 tahun, 25 tahun. Lagi panjang tempoh pinjaman itu, lagi besarlah bunga yang perlu dibayar. Maka kat situ kesimpulan yang kita dapati atau kesimpulan yang kita boleh buat daripada sini, bunga bank itu adalah haram kerana kedudukan sama seperti riba. Dalam keadaan ini, riba yang dikenali adalah riba nasiah. Riba yang disebabkan adalah tempoh yang tadi. Jadi kalau kita dah tahu dekat situ, maksudnya yang haram itu adalah riba, bagaimana kita nak mensyariahkan PAM tadi? Kerana yang menghidupkan itu adalah PAM. Bagaimana kita nak mensyariahkan PAM itu ataupun bunga tadi tanpa mengubah struktur bank. Kerana bank tu perlu ada. Kalau bank tak ada, maka nanti ekonomi akan lumpuh. Maka sudah pasti nanti kalau tanpa bank, syarikat-syarikat tidak boleh nak membesarkan perniagaan mereka, tak boleh nak buka syarikat baru, dan itu nanti tak boleh mewujudkan peluang pekerjaan. Itu akan memberi masalah. Kalau tak boleh mewujudkan peluang pekerjaan, sudah pasti nanti akan berlaku pengangguran. Apa yang perlu dirubahkan adalah bagaimana untuk nak dia supaya nanti bank ada struktur sama. Apa struktur sama tu? Maksudnya fungsi dia tadi adalah nak sedut duit daripada masyarakat, kemudian duit itu akan disalurkan kepada syarikat-syarikat yang memerlukan. Yang diubah tu adalah mekanismenya saja. Bagaimana mekanisme duit masuk kemudian juga duit keluar. Secara umumnya bagaimana kita lihat bank konvensional berfungsi. Sebab bila berfungsi saja kita akan membahaskan duit masuk dengan duit keluar. Masyarakat yang punya lebihan dana akan menyimpan duit di bank konvensional. Kemudian apa bank konvensional lakukan? Maka bank konvensional akan memberikan pinjaman, mencari, sama ada dua. Bank sendiri akan mencari orang nak pinjam ataupun orang nak pinjam tu akan mencari bank itu untuk dapatkan pinjaman. So bagaimana bank boleh mendapatkan keuntungan? Ya, sudah pasti
bagi yang meminjam, sama ada individu ataupun syarikat yang meminjam, mereka perlu membayar balik jumlah yang dipinjam ditambah dengan interestnya, ditambah dengan bunga bank itu. Okey, contohnya nanti kalau yang perlu dibayar tu adalah berapa interestnya, katakan nanti bila buat pinjaman kena 5%. Kemudian bila dah dapat keuntungan daripada itu 5% tadi, maka bank juga perlu memberikan interest kepada penyimpan. Kerana kalau tanpa ada interest, orang tak akan simpan duit di bank. Okey, contohnya bank akan membayar interest 2% kepada penyimpan. Maka selisih tadi 5% yang bank dapat daripada peminjam ditolak dengan 2% yang dibayar kepada penyimpan, maka bank akan dapat 3%. Itulah cara bank mendapat keuntungan, selisih bunga ataupun dikenali dengan spread. So kalau yang itu bank konvensional berfungsi. Bagaimana Islamic banking berfungsi? Okey, sama juga sebab dua-dua itu tadi adalah menyedut duit dari masyarakat. Masyarakat punya lebihan dana akan menyimpan duitnya di bank. Tadi menyimpan dalam bank konvensional. Tetapi bila Islamic banking, itu bukan simpan, tapi dah membuat pelaburan melalui syirkah. Dekat situ akadnya akad syirkah mudharabah antara masyarakat dan juga bank. Kemudian bank bila dah dapat duit tadi, apa bank buat? Kalau dalam bank konvensional, memberi pinjaman kepada yang memerlukan pinjaman. Tapi sebab kalau beri pinjam ada riba. So dalam Islamic banking tadi bila telah disyariahkan, bukan beri pinjam tapi mereka membuat pembiayaan. Pembiayaan dengan cara macam mana? Akad macam mana? So ada yang melakukan syirkah juga melalui mudharabah, ada yang melakukan jual beli, ada yang melakukan sewa menyewa, dan ada yang melakukan ijarah, ini memberi perkhidmatan. Daripada situ bank mendapat keuntungan. Jadi pengiraan keuntungan tu bagaimana? Maka kalau tadi bank konvensional, bank dapat adalah melalui spread, selisih bunga peminjam dengan penyimpan. Tapi dalam Islamic banking, bagaimana bank mendapat keuntungan adalah melalui selisih keuntungan. Sebab bank tak memberi pinjaman, bank melalui pembiayaan, dan melalui tadi jual beli dan sewa menyewa, maka dapat keuntungan. Kemudian sama-sama bank juga perlu memberikan keuntungan kepada penyimpan tadi. Jadi bila tolak berselisih itu merupakan keuntungan bagi bank. Untuk seterusnya nanti kita lihat bagaimana akad-akad yang berlaku dalam Islamic banking. Sekian, terima kasih.